berubah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita meneruskan lagi kuliah kita kali yang ke-112. Oh, lama betul ya. Alhamdulillah, apa khabar hari ini Bapak Ibu tuan-puan sekalian? Jadi semakin banyak ya ilmu yang kita pelajari, kadang-kadang membuat kita lagi lebih berhati-hati ya bagaimana cara kita nak memberikan sesuatu ubat pada seseorang, kerana banyak pertimbangan-pertimbangan sudah berada di dalam pertimbangan kita. Kalau kita tak tahu tu mudah beri saja ya, apa juga kita bagi satu saja, set kolong cleansing, dah selesai dah. Tapi bila ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain, maka itulah yang dikatakan ilmu ya. Semakin kita belajar, semakin kita tak tahu ya, makin banyak yang kita perlu pelajari. Baik, soalan yang pertama pada ni, Salam Pak Haji, mau nanya, kalau mau nelan kapsul seperti ada yang menghalang di tenggorokan, kalau HTA SJ2 Antirat kan selalu saya buka kapsulnya, tapi kalau spirulina kan harus langsung dengan kapsulnya. Serasa ada yang halangi di tenggorokan. Apa herba terbaik untuk menambah darah? Oh, ini ada dua soalan. Soalan yang pertama, kalau nak menelan kapsul tu seperti terlekat-lekat jadi di dalam kerongkong itu. Yang pertama. Yang kedua, untuk nak tambah darah. Baik. Sebenarnya memang betul, spirulina tu kalau kita buka tak sesuai lah, sebab dia akan bau rumpai laut yang kering tu, dia jadi macam ikan kering, jadi kita minum susah, kita nak makan tu susah dan sebagainya. Jadi kita harus ambil dengan kapsul, tapi bila kita ambil dengan kapsul dia agak tersekat sikit di bahagian kerongkong, itu di antaranya. Jadi bagaimana solusinya? Yang pertama sekali, kita minum air dulu. Sebelum kita minum air dulu. Air mineral saja. Jangan ambil air panas, jangan ambil air dingin. Ya, air panas pun mengeringkan juga kadang-kadang ya. Jadi terus saja kita ambil, kemudian diikuti minum madu lebah selepas itu. Biar kita ubah sikit mindset kita. Kita tak makan ubat, tetapi sebenarnya kita tak minum ubat saja, tapi yang kita minum ialah madu lebah ya. Jadi kita ambil kapsul, lepas tu air yang ada madu lebah kita minum. InsyaAllah ya, mudah-mudahan itu dapat mengubah balik mindset kita yang kadang-kadang agak tersekat di bahagian tenggorokan ini. Tetapi kalau tersekat itu kerana ada masalah lain seperti tiroid atau ada ketumbuhan-ketumbuhan lain yang ada kat situ, maka itu bolehlah kita berikan dengan herba-herba yang khusus untuk situ. Misalnya sekarang kita ada satu herba baru, iaitu kita panggil Top Cool. Top Cool ini iaitu dibuat daripada aloe vera ya, daripada bubuk aloe vera. Dia digunakan bagus sekali untuk orang yang ada tiroid, orang yang ada thyroid ya, orang yang menelan, bila menelan dia tersangkut. Itu kita berikan, iaitu kita bagikan dengan aloe vera. Jadi insyaAllah bagi mereka yang ingin nak mendapatkannya, memang sudah ada di pasarannya insyaAllah. Cuma di Indonesia belum masuk lagi ya, yang baru ada di pasaran di Malaysia Top Cool. Yang ini kita berikan khususnya untuk orang yang ada penyakit thyroid insyaAllah. Baik, soalan yang kedua ini, apakah herba yang kita ambil untuk nak tambah darah? HB dia lah. Ada produk kita nama HB yang mencantumkan, yang mensinergikan di antara dua herba, iaitu
pegaga, dan juga kita gunakan HB itu kita gunakan Amaranthus spinosus, iaitu pokok daripada pokok bayam berduri ya, bayam berduri yang jadi merah itu. Itu sangat-sangat baik. Pengalaman Pak Haji masa dulu bukan sekarang, ada pernah jumpa satu orang, dia kata dia pergi ke hospital ambil ubat untuk nak menambah darah, tapi tak boleh juga, tak mau juga. Akhirnya Pak Haji cadangkan dia mengambil daripada ambil daripada bayam berduri, dan alhamdulillah setelah dia mencubanya sembuh dengan izin Allah. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka produk yang bernama HB atau HB ini iaitu produk yang sangat baik untuk tambah darah. Di samping itu boleh juga kita ambil spirulina, boleh ambil moringa, boleh ambil madu lebah. Ya, itu kesemua adalah herba-herba yang boleh memberikan kesan penambahan darah kepada seseorang. Memang betul ya, kalau orang yang kurang darah ni dipanggil anemia. Anemia ni kurang darah sangat, dia letih, dia lesu, dia jadi macam seolah-olah tidak ada tenaga, macam nak terhenti jantungnya. Itu anemia tu. Anemia tu dia jadi macam tiba-tiba lemah dan letih dan mengantuk. Itu semua diikuti kerana anemia. Jadi oleh sebab itu orang yang anemia ini, kurang darah ni macam Pak Haji sebutlah, kadang-kadang darah periodnya tak betul, darah bulannya tak betul. Yang keduanya kita lihat bahawa dia lambat sikit berkesan. Kalau kita bagi herba, lambat berkesan. Sebab apa? Sebab darah sebagai alat untuk pengangkutan itu tidak ada. Dia sakit kepala, dia jadi macam pening-pening, dia jadi macam ada satu benda yang berat di bahagian dada. Sebab apa? Sebab kekurangan oksigen. Itu di antaranya. Baik, insya-Allah gunakan HB ya, spirulina, moringa boleh kita gunakan. Okey, Pak Haji pergi pada soalan yang kedua. Assalamualaikum Tuan Haji Ismail, saya Yuni dari Tegal, mau bertanya, awal 2018 ibu saya sakit mium ukuran 5 cm. Oh, ada cairan dalam rahim, umur 62 tahun, harus segera dioperasi. Pernah operasi KB steril pada tahun 1980, tapi ibu takut operasi lagi. Akhirnya minum syak katilak, kopi radik jambu, K4 water, kopi kacik Fatimah serta komisi. Beliau periksa doktor, ternyata cairan rahim sudah tidak ada, tapi miumnya bertambah sebanyak 9 cm. Dirasakan sampai sekarang perut setiap hari, habis sehari sampai 6 kali. Badan sakit semua, kencing juga sakit, insomnia, tekanan darah tinggi, bahagian perut bawah sakit sehingga tak kuat duduk lama, badan semakin kurus. Sebab apa yang nak digunakan? Ini dah di antaranya ya. Jadi dia kena sebenarnya penyakit mium ya. Miumnya itu sudah menjadi besar, tapi cairan yang ada bersama mium itu dah hilang. Doktor telah mengkonsumsi produk-produk HPA, tapi mium itu ternyata lebih besar sampai 9 cm. Seperti mana yang Pak Haji sebutkan, ada 2 herba yang perlu disendirikan, bajakah dan juga kapsul haruan. Bajakah dan kapsul haruan. Boleh juga kita gunakan syak katilak. Jadi kita ambilnya dengan dosis 3-3-3, 3 pagi, 3 petang, 3 malam, 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Ada 3 jenis, 3 pagi, 3 petang, 3 malam. InsyaAllah ya, kita ambil terus betul-betul sampai dia jadi makin kecil dan makin kecil, insyaAllah. Baik, kita pergi pada soalan yang ketiga. Afwan, nama saya Bu Siti Umrah dari Tegal juga. Jaringannya Pak Rodi El Kamal. Saya mau bertanya Pak Haji, ayah mentua saya sudah hampir 1 tahun setengah sering mengeluh pusing, mimisan keluar pada hidung. Setiap kali pusing, selama ini berobat ke doktor saraf tapi belum ada pembaikan. Minggu kemarin dilakukan CT scan di rumah sakit, hasilnya dicurigai karsinoma nosofaring. Mohon kiranya Pak Haji memberikan nasihat pengubatan herba apa yang sesuai untuk ayah mentua saya yang usianya sudah 82 tahun. Riwayat punya sakit asma, pernah sakit TBC paru tapi sudah dinyatakan sembuh. Menjadi pemeriksaan selama 6 bulan. Baik, alhamdulillah. Jadi ini penyakit karsinoma nosofaring. Ini bahagian hidung lah. Bahagian hidung, bahagian nasal, paranasal. Jadi oleh sebab itu maka apa yang biasa kita berikan yang dahulu, Pak Haji guna syak saja. Syak berikan dia bersama dengan dengan haruan. Itu untuk bahagian depan ini. Dan paling mudah ya, kalau boleh ambil daun sirsak seperti mana yang Pak Haji ajarkan, rebuskan daun sirsak itu lalu diwapkan, hirup wap tersebut selalu. Insya-Allah
Itu yang paling mudah yang kita buat. Di samping yang lain tu, kerana permasalahannya itu masalah daripada masalah dia jadi pusing dan sebagainya, maka kita berikan dia juga dengan makanan seperti moringa, kita bagi juga spirina dan sebagainya. Baik, ya. Itu adalah di antaranya. Baik, soalan yang keempat. Assalamualaikum Tuan Haji. Seorang ibu usia 47 tahun dengan keluhan telinga, gatal, pinggang panas, sering buang air kecil dan berbuih, kulit sangat kering dan juga sembelit. Jika hubungan intim terasa perih, haid masih lancar, tidak keputihan, sudah mengkonsumsi malat namun belum ada kesan. Mohon saranan daripada Pak Haji untuk ibu ini, ya. Ibu 47 tahun, telinga gatal, pinggang panas, sering buang air kecil. Okey, itu di antaranya. Kita kalau dalam keadaan yang macam ni, kemungkinan besar bahawa dia ada masalah di ginjal. Jadi kalau di ginjal itu, cara yang paling baik sekali ialah dengan menggunakan kita menggunakan di ginjal ni kita gunakan Malex, ya. Malex campur lagi dengan produk kita Syak, ya, khususnya, dan minuman botani pegaga. Minuman botani pegaga sangat-sangat bagus, insya-Allah. Tetapi kalau ada masalah, ketika ada hubungan intim terasa perih, ya, ini perlukan kepada penggunaan kopi Kacik Fatimah. Kopi Kacik Fatimah, kerana dia membekalkan kembali hormon estrogen. Jadi begitulah, ya, ketika kita berhadapan dengan menopause dalam keadaan kekurangan hormon estrogen, dia jadi begitu. Jadi kita bersabar, insya-Allah kita bersabar, ya. Baik. Okey, seterusnya Pak Haji bacakan soalan. Assalamualaikum, maaf ingin bertanya, telinga saya berdesing, apa produk yang sesuai untuk saya ambil? Telinga berdesing ini iaitu dia panas di ginjal. Kalau begitu produknya apa? Produknya itu kita ada H2O water, H2O booster, kita ada. Masya Allah, ya. Kalau kita ambil tu, dihilang telinga yang berdesing. Dan ingat, telinga ini kena ambil omega 3. Omega 3 campur dengan teh herba pegaga atau campur dengan spirina. InsyaAllah lah sembuhlah dengan izin Allah. Tetapi bila kita membuat perawatan, kalau dikatakan tentang telinga, kita mesti fikir bahawa salah satu bahan yang kita nak gunakan ialah mesti gamat. Gamat itu yang paling penting, ya. Kapsul gamat. Ada satu hal yang menarik dalam sepanjang yang Pak Haji lihat, sepanjang dari penelitian yang Pak Haji lihat, ialah gamat ini kalau nak ambil dia, nak bagi berkesan dia, ambil bersama minyak zaitun. Pak Haji tidak tahu kenapa gamat bila diambil dengan minyak zaitun dia jadi berkesan. Begitu juga kalau minyak VCO. Minyak VCO, kalau albumin diambil bersama VCO, sangat-sangat berkesan. Jadi boleh pilih sama ada nak menggunakan VCO plus dengan albumin atau gamat plus dengan minyak zaitun. Kedua-duanya boleh kita pilih ini untuk telinga yang berdesing. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit tersebut. Soalan yang keenam. Assalamualaikum Tuan Haji, masalah pesakit, setiap kali membuang air besar ada darah yang bercampur dengan lendir, tapi tak banyak, hanya sikit-sikit setiap kali membuang, tapi ada masalahnya tiada pesakit, tiada masalah buasir. Mohon pencerahan apa yang perlu diberikan. Okey, kalau kita gunakan untuk berhentikan pendarahan dalam buang air besar ini, salah satunya ialah dengan menggunakan pegaga. Pegaga lah yang terbaik. Ambil teh pegaga, buat seduhan, buat teh. Atau boleh gunakan, ambil daripada biji selasih. Biji selasih itu pun menghentikan pendarahan ketika kita buang air besar. Masya Allah, ya. Kerana semuanya adalah peradangan. Jadi kita gunakan itu, ternyata dia akan menghentikan pendarahan dan sebagainya. InsyaAllah. Okey, kita pergi pada soalan yang ketujuh. Soalan saya mengenai darah rendah. Apa herba HP yang patut diambil untuk menstabilkan tekanan darah rendah? Darah tinggi, darah rendah. Kalau darah rendah ni kebanyakannya kita ambil kopi radik. Kopi radik merah kita ambil untuk tekanan darah rendah.
Kerana dengan pengambilan kopi radik merah ni, daripada pengalaman yang Pak Haji lihat bahawa orang yang terkena darah rendah ni sembuh dengan izin Allah. Jadi kalaulah diambil lagi kopi radik merah itu, dimasukkan dia pula dengan madu lebah, atau dimasukkan pula dengan kopi jahe, kopi halia, itu lagi baik. Kopi halia, ya, kopi radik halia itu untuk tekanan darah rendah, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8, Baqis Al-Rifai. Apa khabar Kak Bi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji, bulan Februari baru ini saya mengalami gangguan saraf. Saya tak boleh melangkah, berjalan, menyeret kolesterol dan glukos. Doktor bagi ubat makan untuk 2 minggu. Alhamdulillah baru boleh angkat kaki dan lutut. Selepas itu stop dah. Doktor tak galakkan makan ubat terusan kerana ingat jaga pemakanan. Mulai daripada PKB, saya amal herba yang ada kapsul syak ketelai, moringa, tujuh angin, spirulina. Dulu boleh makan spirulina, tapi sekarang makan sakit kepala pula dah. Dulu spirulina ni dia boleh makan, tapi sekarang katanya sakit kepala kalau makan spirulina. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Kita baca dulu ya sebelum tu. Solat atas kerusi, tangan kiri suka diangkat, sakit rasa bila genggam tangan, kedua belah jari tengah rasa keras, nak tidur urut dengan minyak. Okey, itu di antaranya. Jadi yang dia dah gunakan OTS, TLD, MBB dah spray dan Lomo suka tidur. Jadi pasti pakai minyak bidara baru boleh kena. Sekarang saya amalkan kapsul haruan. Jika tak makan siang, asyik mengantuk saja. Dalam minggu ni perut rasa lapar, perut rasa besar dan badan rasa sejuk macam ais. Dalam mulut pun rasa macam sejuk ais. Malam saya lumus tebalan kecuali belakang sebab tak sampai dengan minyak guk-guk pula. Ketunan sembelit, sekali-sekala je membuang. Jika membuang sampai lemah, sampai jatuh. Jadi itu sebab itulah. Ini betul lah, ini gejala sembelit ni. Sembelit yang berpanjangan. Jadi oleh sebab itu kita gunakan anti-rex. Anti-rex tu adalah untuk hilangkan sembelit yang kronis. Tapi kalau tak mau juga kita gunakan pelawas. Ya, kalau dia tak mau juga kita gunakan minyak zaitun. Jadi kita boleh gunakan itu. Nah, kerana itu kesemua adalah herba untuk menghilangkan sering kolesterol, lidah merah, nadi kuat, tubuh kurus, aktiviti biasa. Selama 1 tahun menderita kanker payudara. Sudah minum bajaka dengan buka cangkangnya selama kurang 3 bulan. Kondisi terakhir tambah membengkak dan panas, nyeri, keluar darah untuk bengkak. Ana kasih bedak pendingin itu sebagainya. Ya Allah, ini gambar yang diberikan. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Jadi apa yang kita harus berikan ini, kadang-kadang bila kita ambil herba, pertama herba bajaka, dia tak cukup dosisnya. Pak Haji dah terangkan bagaimana cara mengambilnya dengan menggunakan juga ubat periuk daripada bajaka. Yang kedua, kadang-kadang kena gunakan kapsul Sirih Plus. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiganya, dia kena juga menggunakan daripada syak kalau dia nak gunakan. Jadi insya-Allah bagi diri Pak Haji lihat keberkesanan bajaka ni sangat-sangat luar biasa. Baik, jadi oleh sebab itu maka apa yang Pak Haji lihat dekat sini bahawa mungkin dosisnya ya 3x3 tu kurang. Sebab kalaupun kita guna 3x3 masih lagi memerlukan ubat periuk, tapi ubat periuk tidak dinyatakan digunakan di sini. Jadi insya-Allah kita gunakan ubat periuk tu dulu. Sebab kalau kanser ini dia akan mengecil. Masya-Allah. Ini besar sekali kanser yang telah ditunjuk gambarnya, fotonya dekat sini. Tapi insya-Allah ya, apapun sembuh dengan izin Allah. Baik, itulah 9 soalan yang Pak Haji cuba jawab dengan seringkas mungkin supaya kita semua dah pula mengetahui ya bahawa ni ubat apa kita dah tahu dah semua dan sebagainya. Jadi sebelum kita berhenti pada pertengahan ini, Pak Haji nak bacakan nama-nama penonton yang bertuah yang telah mengikuti kuliah dan cabutan ini telah pun kita lakukan, dan mereka ini dah termasuk orang yang like dan share, yang aktif lah. Yang daripada Malaysia iaitu Jamalia Syaharudin, tahniah Kak Lia.
Begitu juga kepada Fatimah Hashim dan Yana Yaakob, ya. Jadi minta ketiga-tiga ni boleh claim kepada pihak panitia, iaitu daripada Cik Asilah, ya. Kemudian di Indonesia pula yang dapat memenanginya ialah Tabib Jimmy, ya. Pak Jimmy, ya, tolong ya tengok. Kemudian Ibu Mira AR dan juga Ummu Aisyah Sofiyah, ya, Aisyah Sofiyah, ya, minta kesemuanya mereka ini boleh menghubungi dan menuntut hadiah dengan Cik Asilah plus 6013447917. Jadi insya-Allah, ya, boleh mendapatkannya dan boleh menghubungi juga kalau di Indonesia dengan Wadir, wakil director kita, Pak Jo, insya-Allah. Baik, Pak Haji, berhenti dulu untuk sementara. Terima kasih banyak. Untuk saat apabila kita perlu bersama yang tersayang. Untuk saat menang dan kalah sama sahaja. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sedetik budi ditabur, hidup mekah harum mulia. Untuk saat bila ketenangan diperlukan, Radix Coco. The problem is that we are not eating food anymore. We are eating food like products, and they are adorned. They are made to look better and smell better so that people are attracted to them. It's not your fault. You're programmed to put on fat whenever there is food available. But now there's a lot of food available, but it's the wrong kind. Sugar is in everything. In America, we're eating about 22 teaspoons of sugar a day. Even the milk hasn't escaped. So, let me just show you. One kid, just for 5 years of elementary school, sugar, just from milk. You might as well be rolling up the kid's sleeve and putting in heroin, because it's the same.
Alhamdulillah, kita sambung semula. Terima kasih kepada mereka yang terus mengikut bersama dengan kuliah Pak Haji. InsyaAllah kuliah Pak Haji akan sampai kepada 120 kuliah ya, 120 kuliah insyaAllah. Kemudian sesudah itu kita akan mulakan kuliah kita ni kebanyakan yang di luar lah, ataupun mungkin bagi rakamkan dulu jatuh perjalanan ini di luar, kemudian akan diulas kembali di dalam kuliah nanti insyaAllah. Jadi akan jadi lebih menarik ya. Kita akan habiskan dulu 120 kuliah ya. Yang pada hari ini kuliah kita sudah masuk kuliah yang ke 112, ada 8 kuliah lagi. Jadi berartinya sampai hari raya lah. Nampaknya lepas hari raya ada sambung sampai 1-2 hari lagi betul habis lah kuliah pada yang kedua, iaitu bahagian yang kedua. Kemudian kita akan masuk ke bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga ni kebanyakannya Pak Haji akan membuat pengembaraan setempat ya, untuk kita lihat ataupun mengambil gambar-gambar di luar, kemudian diulas balik dalam kuliah, atau mungkin kuliah itu akan dibuat di lapangan luas terus saja. Itu di antaranya. Masya Allah ya. Baik, ada satu soalan yang ditanya kepada Pak Haji, boleh tak garam hitam itu dimakan? Garam hitam itu garam hitam yang mana ya? Yang pertama sekali memang pun ya, Pak Haji gunakan garam hitam untuk membuat dipsi, memang baik betul. Tapi kalau kita nak guna makan itu tak boleh ya, sebab dia tak boleh guna dos tinggi, sedikit saja yang digunakan. Bahaya kalau kita gunakan dos yang tinggi. Garam ni Masya Allah, Masya Allah. Jadi cuma nak sambungkan ya. Pernah tak tengok dia punya tanduk rusa? Tanduk rusa tu sangat bagus ya, sebab dia ada apa? AGH. Jadi selalunya orang ambil AGH tu, dia asah tanduknya itu, dia ambil sebutnya itu, dicampur sedikit dengan air jeruk nipis ya, jeruk nipis, kemudian dicampur dengan air, diminum untuk pecahkan batu dan empedu, pecahkan batu karang, hancur, lumat, tak tahu pergi ke mana. Banyak testimoni-testimoni yang telah pun berlaku. Jadi oleh sebab itu selalunya kalau kita tengok, kalau kita beli tanduk rusa, selalunya kita tengok di ujungnya dia bukan diasah orang, diminum untuk membersihkan. Itu ada dipanggil HGH, Human Growth Hormone. Yang mana kalau kita tak guna itu untuk pecah kata batu karang, kita guna HGH kita yang ni lah. Tetapi HGH yang ni tidak berasal daripada haiwan, dia asal daripada tumbuh-tumbuhan. HGH boleh kita dapat daripada haiwan. Haiwan itu selalunya tanduk rusa yang sentiasa panjang sebab dia ada HGH kat situ. Masya Allah, Masya Allah. Hari ini Pak Haji bertemu dengan seorang peternak rusa, peternak rusa yang ada di Yan ini. Beliau sendiri pun mengatakan bahawa supply-nya tak cukup. Dia buat sebuah restoran juga, Masya Allah ya. Ini sangat menarik ya, bahawa rusa ini boleh kita ternak dan boleh jadi banyak obat datang daripada rusa. Yang kita tahu tanduknya digunakan, tapi ada satu bahagian lagi iaitu tulang. Tulang rusa itu sangat-sangat baik untuk kita ambil dan dijadikan obat, khususnya untuk apa? Untuk tulang lah. Tulang untuk tulang, mata untuk mata, hati untuk hati, jantung untuk jantung. Itu di antaranya. Jadi Masya Allah. Dan Pak Haji akan berfikir macam mana cara nak membuat dia punya satu lagi produk daripada tulang rusa. Ini sedang berfikir dan insyaAllah mudah-mudahan doakan kurang lebih dalam masa seminggu 2 lagi akan siap dah produk daripada tulang rusa ini insyaAllah. Okey, kemudian seterusnya Pak Haji nak ceritakan tentang hubungan garam tadi. Bila garam itu dimakan oleh kambing atau rusa, jadi dia akan membuatkan tulangnya itu kuat, dan kalau patah dia menyantung semula, bercantum semula. Sebab di situ adalah kerana peranan HGH yang membantu untuk pencantuman semula. Jadi sebab itu orang dulu dia buat obat untuk mencantumkan tulang ni, dia ada sup. Dia akan suruh buat sup. Sup apa dia sebab? Sup kaki kambing misalnya. Kerana dalam kaki kambing itu pun ada juga bahan-bahan yang kita katakan, pertama kalsium, yang kedua boron ya, yang mana kedua-duanya sangat penting di dalam pembentukan tulang dan sebagainya.
Jadi kalau tulang patah ni kita kena awas-awas ya. Sebab apa? Sebab kita tempat tu tak boleh jadi sejuk, tak boleh jadi dingin. Kalau jadi dingin, apa yang akan berlaku? Dibimbangi, tempat tu akan terjadinya pembengkakan, peradangan dan akhirnya jadi kanser tulang. Jadi oleh sebab itu bila tulang patah, kita kena ambil tindakan cepat. Dia perlukan sesuatu yang sifatnya panas. Kalau kita lomor minyak haji atau minyak bubur kita lomor, itu pun sudah mencukupi, insya-Allah dengan izin Allah. Itu adalah di antaranya cara perawatan. Jadi begitu juga kalau kita menggunakan daripada tulang ini ya, daripada tulang ini, yang pertama Pak nak sebutkan ya, banyaknya tulang yang digunakan di dalam peternakan ayam. Sebab apa? Sebab ayam itu perlukan kalsium, dia perlukan sumber kalsium boron, maka dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada tulang juga. Tulang mana dia ambil? Tulang babi yang paling banyak sekali. Tulang babi. Jadi oleh sebab itu maka subhanallah, begitu juga kalsium dan boron digunakan untuk pokok ya, untuk dapatkan buah yang baik, buah yang besar, bunga yang tak gugur. Buah yang tak gugur dia perlukan sumber kalsium. Kalsium tu ambil dari mana? Ambil daripada tulang juga yang digunakan. Masya Allah. Boleh juga kita gunakan unsur daripada batu-batu, tapi sebaik-baiknya batu tu harus dibakar terlebih dulu ya. Misal kata batu kapur harus dibakar terlebih dulu. Jadi oleh sebab itu maka kembali kepada soalan garam hitam ni boleh diambil atau tidak? Boleh, tapi dalam kuantiti yang sangat sedikit. Kalau kita ambil itu, kita tak boleh ambil terus ya, dia harus dimasak, dilarutkan di dalam air seperti kita membuat dipsi. Deep sea itu sangat-sangat baik, Masya Allah. Baik, jadi oleh sebab itu Pak Haji sambungkan lagi kuliah kita supaya kita faham tentang SGH. SGH itu selain daripada tulang ya, tulang kita tahu tulang kita makin lama makin lemah. Siapa yang tak ambil SGH, maka dengan sendirinya, apalagi kalau ada penyakit, dia lama kelamaan dia tak boleh berjalan, lama kelamaan dia tak boleh lagi bergerak, atau bergeraknya kaku, perlahan. Sebab apa? Sebab dia tak cukup dia punya sumber kalsium. Jadi kalau dia ambil sumber kalsium pun dia tak mau berkesan juga. Misalnya apa? Susu. Boleh tak orang tua-tua yang sudah tua ambil susu? Boleh, susu. Tapi kena susu begini, susu daripada susu kambing. Susu kambing macam ni sumber kalsium. Tapi mesti campur dalam satu gelas ini, campurkan dia dengan pati daripada kurma. Itu undang-undang dia. Susu campur pati kurma untuk tulang. Kalau tidak pun kita gunakan dipsi untuk tulang. Kalau tidak pun kita gunakan kapsul radik. Radik itu pun juga untuk tulang. Biasanya kalau ada masalah tulang, Pak Haji campurkan radik plus dengan apa? Plus dengan tujuh angin, H2A, kalau tujuh angin. InsyaAllah bagus untuk tulang. Jadi ini memberikan pengetahuan kepada kita bahawa kalau pokok itu kita tengok pokok yang ada akar tunjang, akar masuk ke dalam tanah, maka di situ ada mineral lagi. Kalau di atas tanah ni mineral dah terhakis, hujan datang, air datang, biasa. Tapi di bawahnya itu terdapat lagi kalsium, boron dan mineral surih yang lain. Jadi pohon itu mengambil ya, oleh kerana akar pokok tongkat ali itu dalam tanah, maka dia mengambil mineral-mineral yang ada dalam tanah tersebut, lalu dijadikan dia sebagai sumber kalsium, dan ini sangat baik untuk tulang. Jadi kalau sebab itu maka tidak heranlah ya, kalau orang dulu dia gunakan pokok pasak bumi ini, dia rebus untuk mandi bagi anak yang tak boleh berjalan, mandi untuk ayam yang digunakan dalam ayam pertarungan, ayam judi ya. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan kat sini bahawa dia membekalkan satu unsur kalsium yang sangat baik untuk tulang, yang baik juga untuk kulit kita dan sebagainya. Kalsium ni kalau kita kurang, dia jadi gatal, badan kita jadi gatal. Jadi kalau kita ambil sesuatu ubat, tiba-tiba dia gatal saja, itu juga menyebabkan kehilangan kalsium dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu dia perlu ambil kalsium. Jadi kalsium ini salah satu, macam Pak Haji katalah, salah satu yang paling banyak sekali ialah dia kena ambil dalam sirih. Dalam sirih
Sirih itu cukup banyak dia punya kalsium yang ada dekat situ. Kalsium juga menurunkan tekanan darah tinggi. Tapi kalsium itu baik dia combine-kan dengan vitamin B. Vitamin B mineral tanpa ada vitamin dia tidak boleh berfungsi. Jadi pertama dia combine dengan vitamin D, dia percaya matahari ataupun makanan-makanan yang mempunyai vitamin D, maka pada ketika itu tulang dia akan jadi kuat. Jadi tulang kuat ini merangkumi bahawa tubuh badannya itu kuat. Kalau tubuh badan kita jadi lemah, dia akan lemah tulang dulu. Kalau tulang itu mula jadi lemah, tulang itu tak kuat, maka sistem imuniti dalam badan kita pun akan jadi lemah. Jadi dia bergantung kepada tulang. Kita tengok dia punya tulang itu dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka apa yang Pak nak pesankan kat sini bahawa jaga supaya kita ambil kalsium yang banyak pada setiap hari. Kita ambil. Tetapi kalsium itu tidak dicadangkan ambil daripada sumber daripada susu, tidak dicadangkan. Itu boleh ambil untuk susu kambing plus dengan itu sebagainya. Tetapi Pak nak cadangkan kalsium itu diambil daripada tanaman iaitu pokok pasak bumi, ambil dalam bentuk kopi radik mas tawar. Bila kita ambil kopi radik mas tawar itu, kita mengambil usupan kalsium yang menyebabkan sistem imuniti kita, tulang kita menjadi kuat, kerangka kita menjadi kuat. Mudah-mudahan kalau pun berlaku na'udzubillah satu aksiden tabrakan sebagainya, tulang itu cepat pulih. Cepat dia pulih dengan izin Allah. Sebab apa? Sebab orang tu telah pun menggunakan minuman daripada kopi yang mempunyai pokok pasak bumi dan sebagainya. Tapi kalau kita makan bentuk kapsul, ambil herbal 7 angin plus dengan kapsul radik, itu dah cukup 3 pagi, 3 petang, 3 malam untuk menguatkan tulang. Apatah lagi kalau lutut kita sudah tidak kuat, solat sambil duduk, maka ambillah kapsul radik dan kapsul 7 angin, diamalkan pada setiap hari. Kalau kita nak tambah, boleh tambah kapsul haruan dan kita boleh menambah dengan kapsul-kapsul yang lain, omega 3 dan sebagainya. Jadi dalam bab penjagaan tulang ini sangat-sangat penting. Sebab apa? Itu adalah merupakan mineral yang kalau kekurangan dan kekurangan boleh juga mendatangkan pelbagai jenis penyakit. Jadi insya-Allah bagi rasakan bahawa ini saja yang dapat disampaikan dalam kondisi yang ada pada hari ini. Doakan supaya kita insya-Allah akan jadi besar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi, anta syafi ya ilahi, anta syafi halalan tayyiban. Rindu